Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memuliakan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita bertemu untuk mengulang kaji halaman 100 hingga 104 daripada surah An-Nisa, dan kita ingin melihat sama-sama apakah yang sudah pun kita pelajari daripada hari Isnin, Selasa, Rabu sehingga Jumaat untuk memastikan kita sentiasa bersama dengan hidayah daripada Al-Quran. Dan moga-moga tuan-tuan yang membaca daripada halaman ini bila baca di waktu malam ataupun mungkin ada yang sedang menghafaz bagi 5 halaman ini mendapat impak yang besar, dapat manfaat tadabbur, mengambil tazkirah daripada setiap ayat yang dibacakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Arif. Hari ini apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kembali berjumpa lagi kita dapat berjumpa ya. Seronok berjumpa dengan Ustaz pasal banyak pencerahan-pencerahan ya bersama dengan tenaga-tenaga think tank penceramah lain yang juga bersama setiap minggu, dan insya-Allah harapnya bila kita dapat bertemu banyak kali ni Ustaz ni, kita dapat bertukar lebih banyak lagi buah hasil daripada Al-Quran ini. Dan kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Hari ini Ustaz nak baca ayat yang mana Ustaz? Banyak ke sikit hari ini? Oh, hari ini kalau boleh dikurangkan bacalah. Kurangkan baca. Tetamu ya. Kita dalam masa yang terhad ini kita nak melihat 5 muka surat, tapi insya-Allah kita cuba yang semampu mungkin ya dalam masa yang sama dari masa ke semasa kita mendengar 1-2 ayat Al-Quran untuk memastikan kita baca ya dalam masa yang sama kita faham dan juga kita dapat mengamalkan apa yang terkandung dalam 5 halaman ini ke hadapan pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi pada hari ini kita sama-sama ingin melihat sedikit daripada halaman yang ke-100 ya. Halaman yang ke-100 ini bermula daripada ayat 135 adalah seruan kepada orang-orang yang beriman agar berlaku ataupun bangkit untuk keadilan ya, bukan kerana manusia tetapi syuhada lillah, untuk disaksikan hanya kepada Allah Subhanahu taala, buat kerana Allah. Kerana bila bercakap tentang perjuangan keadilan yang disampaikan dalam surah An-Nisa dan juga nanti akan disentuh dalam surah Al-Maidah, ini walaupun ia mengena kepada diri sendiri, kepada kedua orang tua, kepada aqrabin, orang-orang kaum kerabat, orang-orang yang dekat, tetap juga kita tidak pilih kasih ya, tidak hanya bilih sahaja yang terkena keadilan, tetapi jerung pun kena sekali. Kerana memilih-milih itu nanti adalah salah satu sifat yang berlaku pada Bani Israel yang menyebabkan Allah melaknat kepada kaum tersebut, dan kita tidak mahu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada halaman ini Allah menceritakan tentang kumpulan orang yang paginya ataupun awalnya beriman kemudian kufur, iman kufur. Kesan daripada bila kita dapat pencerahan iman, bila kita lari daripada keimanan itu, Allah menambahkan pada ayat 137, Allah menambahkan lagi kekufuran itu kerana apa? Kerana tidak menghargai cahaya daripada Allah SWT. Jadi virus munafik ini, virus sakit yang ada ini ada ubatnya ya. Itu sebabnya kita nak baca daripada ayat 140 pada hari ini, dan kemudian nak minta kepada Dr. Arif berkongsi ya ayat 140 ini, pasal bila banyak bercerita tentang munafik ini dia menakutkan, mencemaskan doktor ya. Jadi kalau doktor boleh cerahkan bagaimana kita nak terelak daripada virus munafik ini ya. Jadi kita baca dahulu ayat 140 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله أن إذا سمعتم آيات الله
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka jangan kamu duduk bersama mereka. Jadi ini adalah sebahagian daripada maksud daripada ayat 140. Terus kita ingin bersama dengan Dr. Arif untuk kita jelas terang bagaimana untuk memastikan virus munafik ataupun penyakit tidak mahu menyentuh kepada diri kita bersama dengan Doktor. Silakan. Okay. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi pertama sekali terima kasih kepada ustaz berdua kerana sudi menjemput saya sekali lagi. Okay, banyak kali ustaz kita nak jemput ni. Okey, insya-Allah. Insya-Allah untuk jadi saya gembiralah nak berkongsi apa yang saya adalah bersama dengan penonton di luar sana. Tentang soalan ustaz itu, iaitu bagaimana kita hendak menghindarkan sifat nifak ataupun ialah sifat nifak itu daripada wujud di dalam diri kita berdasarkan kepada ayat 140 tadi ya ustaz. Ya, betul. Okey. Jadi kalau kita nak memfokuskan kepada ayat yang ke-140, jadi sebenarnya ayat ini kalau kita nak bagi dengan kata yang ringkas, dia melarang orang Islam itu bersekongkol dengan apa sahaja perbuatan kufur ataupun nifak, baik secara langsung atau tidak langsung ustaz. Itu kalau kita nak ringkaskanlah, ringkaskan. Di mana kalau kita lihat ni ayat ini rentetan daripada ayat yang sebelum-sebelumnya yang menceritakan tentang orang munafik. Kan? Kita boleh lihat bagaimana ayat yang ke-137 menceritakan, walaupun ada setengah para ulama mengatakan dia adalah umum, tapi dia juga menceritakan perihal munafik juga ustaz. Dia menceritakan, ayat ini menceritakan tentang hati seseorang munafik itu. Di mana dia sentiasa berbolak-balik, sekejap iman, sekejap tak beriman, kan? Ada kemudian Allah Subhanahu Wa Taala selepas mana menceritakan tentang hati, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula amalan zahir apa yang dia buat. Iaitu kita boleh nampak mereka ini mengambil mereka ini lebih cenderung kepada orang bukan Islam. Kalau pada zaman itu, pada zaman Nabi SAW, pada golongan orang Yahudi yang hidup di Madinah, mereka lebih cenderung kepada golongan itu, kan? Dan mereka juga antara sifat mereka ini adalah mereka bermain-main dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang ke-140 mengajar kita bahawa jikalau kita ini adalah orang yang benar-benar beriman, iman kita sepatutnya menghalang ataupun tidak meredai perbuatan tersebut. Bagaimana seseorang yang beriman dia boleh duduk bersama dengan dalam satu majlis yang mana dipermainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana dia boleh meredai benda itu berlaku di depan mata dia? Kerana iman seseorang sepatutnya, macam ustaz tahu kan, kita dah beberapa kali berlaku di mana Nabi SAW dipermainkan, dibuat dalam bentuk kartun, dan dia menimbulkan kemarahan. Jadi kemarahan ini sebenarnya adalah tanda keimanan seseorang, kan? Walaupun apa-apa perbuatan yang selepas itu kenalah berpandukan kepada undang-undang, tak bolehlah buat sendiri, dia kena berpandukan kepada undang-undang. Tetapi kemarahan itu perlu ada, iaitu kita rasa hamasah, kita rasa bersemangat, kita rasa kita perlu mempertahankan agama ini. Jikalau seseorang itu dia duduk dalam satu majlis di mana ayat Allah Subhanahu Wa Taala dipermainkan, hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala diejek,
dia tidak merasa apa-apa. Maka itu yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau begitu innakum idzam mithluhum. Kamu sama sahaja seperti mereka. Kan? Jadi tanda untuk kita nak mengelakkan daripada kita bersifat seperti orang munafik, maka iman kita, iman yang ada di dalam hati kita ini perlulah melawan benda-benda tersebut sampai ke satu tahap. Kalau kita mampu, ulama mengatakan kalau kita mampu untuk melarang benda itu daripada berlaku, maka laranglah. Tetapi kalau kita tiada kemampuan, maka itu yang fala taqudu ma'ahum. Maka janganlah kamu duduk. Bangun. Kalau dalam satu majlis tu tiba-tiba dia berlaku benda tu, bangun. Bangun itu sebenarnya merupakan satu tanda protes daripada kita. Kita protes, bangun, protes, keluar. Kan? Itu marah itu sebagai tanda iman kita. Ya, sekedar apa? Sebab ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sedang dipermainkan. Kan? Jadi ini yang saya nampaklah. Sebab itu para ulama berdasarkan kepada ayat ini juga Ustaz, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahawa tidak patut bagi seseorang yang beriman dia duduk di dalam satu majlis yang mana maksiat sedang dibuat secara zahir, terang-terangan. Terang-terangan. Ya. Jadi itu panduan yang kita peroleh daripada ayat 140 ni Ustaz ya. Satu mungkin daripada apa yang Ustaz sampaikan tadi tu, doktor sampaikan wa yustahza'u biha itu dia perolokkan ayat-ayat Allah, main-mainkan, ataupun mungkin dia tak kata bahawa Quran ni tak betul, tetapi dari segi pelakuannya itu sendiri tidak menghargai kepada kebaikan, malah diisi dengan maksiat. Itu juga memperolokkan kepada kebaikan yang sedang diimani oleh kita semua Ustaz ya. Jadi jangan duduk dekat situ, kita kena bangunlah Ustaz ya. Kalau katakan di sini tadi innakum idzam mithluhum, itu khuatir nanti kita menjadi sebahagian daripada mereka. Jadi kalau ini yang saya mungkin tambah sikit silakan. Macam saya sebutkan tadi, di mana maksiat berlaku, maka tidak layak bagi seseorang yang beriman untuk duduk di situ. Kita bagi contohlah supaya benda ni mungkin jadi di luar sana, tetapi orang kadang-kadang dia tidak sedar. Itu kadang-kadang dia duduk semeja Ustaz, orang dengan orang minum arak. Di dalam satu majlis, ada orang minum arak, dia duduk bersama-sama. Maka orang yang beriman dia tidak meredai perbuatan tersebut. Maka dia tidak akan duduk dalam majlis begitu. Sebab tu Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr. Orang yang beriman pada hari akhirat, pada Allah dan hari akhirat, dia tidak akan duduk dalam satu majlis yang mana arak itu sedang diminum. Jadi itu juga diambil panduan daripada ayat ini Ustaz. Itu bercakap tentang arak Ustaz ya, spesifik istilah khamr dalam hadis tersebut. Tapi kalau katakan orang tu merokok, macam mana pula? Merokok itu merokok ni saya tidaklah kata dia sama seperti arak Ustaz. Saya tidak kata dia jauh sangat. Minum arak satu dosa yang besar. Adapun merokok ini dia tidaklah kita kata dosa yang besar, tapi dia juga adalah mengikut fatwa di Malaysia ini dia berdosa. Jadi kalau sebaik-baiknya, kalau kita rasa nak selamat juga, maka kita bangun jugalah. Tapi sebenarnya Ustaz, terus terang Ustaz bagi soalan perangkap ni Ustaz, habis berlaku kat sana. Ustaz, ini memang berlaku kan. Ya, saya kalau pergi ke restoran, kalau saya jumpa orang merokok, saya pergi jumpa orang tu kan, sama ada saya minta dia bangun ataupun saya kata saya minta tuan kedai tu untuk beritahu, ataupun lepas tu saya pergi report kan. Itu sayalah kan. Tapi bagi setengah orang kata okey kot kan, pasal dulu saya tak berani nak tegur kan, tapi bila tengok anak saya kena sedut asap rokok tersebut, saya rasa macam ini memang tidak patut kan. Jadi macam mana komen Ustaz? Kalau menarik Ustaz kalau dari aspek kesihatan maka perlu dibuatlah kan, tetapi saya tidak mahu mengaitkan rokok tu dengan ayat ini, jauh sangat. Kita kalau ayat ini saya lebih pergi kepada dosa-dosa yang lebih besar. Adapun merokok ini dia merupakan satu dosa yang mengikut fatwa kita haram. Bila haram dia adalah dosa, tapi adakah dia mencapai dosa besar, Allahu a'lam, saya rasa tidak capai ke situlah. Tetapi adalah lebih baik jika kita juga, kalau orang yang merokok ni ialah benda yang maksiat, maka kita perlu melarang jugalah kalau lebih baik. Tapi ialah kita melarang mengikut kemampuan yang kita ada. Janganlah sampai kita pakai tangan kan pakai tangan ambil pula rokok orang tu, takut menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi kan. Mungkin hanya sekadar macam Ustaz buat tadi, sekadar kata-kata itu sudah baik. Baik. Jadi itu perkara berkaitan dengan asas perbincangan kita tentang kalau ada orang-orang yang mempermainkan ayat Allah, dan juga kalau katakan
ada orang yang memandang ringan kepada dosa-dosa besar Ustaz ya, yang kita kena bangun dan ataupun kita jangan redha dengan perkara tersebut. Dan kita nak teruskan pada halaman yang ke-101 ya, pada kali ini Allah menyatakan, Allah membongkar lagi tentang ciri orang yang munafik, di mana mereka ini menanti-nanti sahaja peluang, dan lebih daripada itu Allah memberi penekanan tentang Allah lah yang menghukum, menentukan bainakum yaumal qiyamah, pada hari kiamat ya. Jadi bercakap tentang orang munafik ini Ustaz ya, dia pasal orang yang bukan Islam ataupun kafir itu jelas ya, tapi orang munafik ini kerana dia memang kalau zaman Nabi itu dia memang semayang bersama dengan Nabi, orang Islam ya, maksudnya mendaftar sebagai orang Islam lah ni. Jadi kita tak tahu. Jadi kalau kita kata munafik ni banyak sangat diulang di dalam Al-Quran, kesannya ialah macam saya rasa macam sifat ni adalah pada kawan saya yang A, yang B. Jadi akhirnya kita rasa macam terlabel munafik kan. Jadi adakah itu cara yang betul mensikapi kepada kawan-kawan sekitar kita, ataupun macam mana berinteraksi dengan individu yang mungkin dia buat perangai lah macam yang kita baca dalam ayat 141 ni, dia menanti-nanti sahaja kepada kebaikan. Kalau dia ada peluang dia sokong, kalau tak dia biarkan begitu saja. Macam mana tu Ustaz? Okey. Tak sempat kita nak dengar Ustaz Tarmizi baca tu okay. sebenarnya. Kita nak dengar baca. Dia tunggu soalan je kan. Terus soalan tak apa saya jawab. Terus ya. Okey. Okey. Pasal lebih masa sikit. lebih masuk kat saya. Kalau besarnya persoalan dia besar sangat. Okey. Munafik kan. Takut nak baca ni. Allahu akbar. Okey, menarik soalan Ustaz tu, di mana kita melihat perangai-perangai apa yang kita katakan perangai orang munafik di kalangan orang di sekeliling kita. Okay. Tapi perlu saya jelaskan di sini juga Ustaz, iaitu bahawa jikalau kita nak merujuk kepada ayat ini, adalah penting untuk kita memahami konteks yang mana ayat itu berada. Iaitu ayat ini menceritakan tentang munafik yang nifak ni memang khalis, memang dia pure munafik. Jadi sebab itu ayat ini kalau kita lihat alladzina yatarabbasuna bikum, di mana orang munafik ini mereka menunggu berlakunya sesuatu. Kalau Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dia kata menunggu jatuhnya Islam. Dia tunggu jatuhnya Islam dan dia menunggu Islam itu akan hilang. Jadi saya tak rasalah kalau ada orang Islam, mungkin ada, tapi kebanyakan orang di sekeliling kita tidaklah perasaan dia begitu, menunggu Islam pergi kan. Dia mesti adalah iman sedikit di dalam hati dia. Okey, yang mana kita akan datang ceritakan juga tentang golongan-golongan begini. Tapi sebelum itu, ayat ini menceritakan tentang golongan munafik yang betul-betul nifak, yang mereka ini memang menunggu bagaimana Islam ini jatuh, dan mereka sentiasa mencari peluang Ustaz. Sentiasa mencari peluang untuk nak menjatuhkan Islam, untuk menjauhkan orang daripada Islam. Itu yang Ustaz kata virus tadi tu. Kerana mereka ini berperanan sebagai virus yang menyebarkan syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat yang mana orang bila dengar dia boleh rasa ragu-ragu, betul ke macam ni? Betul ke Islam macam ni? Betul ke hukum hudud macam ni? Betul ke Allah kata macam ni? Itu peranan orang-orang yang ni. Jadi ini orang-orang begini, maka kita perlu berjaga-jaga. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu bezakan antara orang yang munafik dan orang yang ada sifat munafik. Beza ya. Sebab kata Nabi SAW, okey, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat Ustaz yang mana jika wujud pada seseorang itu, maka maksudnya 4 ini wujud, maka dia adalah seorang munafik yang memang betul-betul munafik. Munafik khalisan. Memang dia memang pure lah. Dia kena ada 4 ke ataupun salah satu je? Nanti dulu. Ada tabir. Okey. Tapi kalau ada salah satu daripada 4 ini pada pada sifat seseorang ini, maka dia ada khaslah min khaslatin nifaq. Maksudnya dia ada sebahagian daripada nifaq itu. Ciri-ciri itu. Ciri-ciri itu ada. Jadi apakah 4 sifat ni? Jadi wa idza haddatsa kadzaba, bila dia berbicara je mesti kuat menipu lah. Kemudian wa idza tumina khana, bila diberi sebarang amanah maka dia akan khianat. Wa idza ahada ghadara, bila mana dia buat satu perjanjian dia akan melanggarnya. Wa idza khasama fajara, bila dia bergaduh dengan orang sikit meletup. Jadi kadang-kadang orang kita dia adalah beberapa sifat tersebut. Jadi kita tidaklah boleh, itu pentingnya Ustaz melabel ni Ustaz. Senang-senang melabel orang munafik,
adalah sangat-sangat bahaya. bahaya. Itu Dan kita kena dia sebelum berjaga-jaga. satu label munafik tu yang bahaya. Kemudian bawah tu dia ada tadi bila katakan bercakap menipu kan. Jadi dia terus label engkau ni menipu kan. Lepas tu engkau ni pengkhianat kan. Bila dia dah letak pengkhianat tu dia up dia sikit lagi dia dah jadi lain kan. Jadi pasal istilah-istilah ini amat sensitif dalam social media sekarang ini. Bila katakan istilah menipu ke pengkhianat ke, ada orang gunakan istilah ni okey kepada orang tu kerana kita sepatutnya buat begini kan, dia labelkan sana. Jadi berkaitan dengan perkara ini sebenarnya bagaimana bila Allah menyatakan fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, itu apa maksud di sebalik ayat itu sebutnya Ustaz? Okey. Kalau kita nak menceritakan tentang labeling ni lah, melabel orang, kita kena berjaga-jaga. Kita tidak boleh menghukumkan seseorang itu terkeluar daripada Islam begitu saja Ustaz. Ya. Hanya dengan perbuatan zahir apa yang kita nampak, kita tidak bersetuju dengan dia, kita terus kata oh dia ni Islam dia disyaki. Maksud dia di Islam dia ragu-ragu. Tak boleh. Diragui ya. Diragui. Jadi ketakutan nanti hukum yang kita beri kepada orang itu akan jatuh kembali kepada diri kita. Ya. Jadi walaupun kita berselisih pendapat, maka orang kata kita perlu menjaga lidah. Betul, penting tu Ustaz. Kan, di mana seseorang muslim itu orang man saliman muslimun min lisani wa yadihi. Kan, di mana orang lain terselamat daripada lidah dia dan tangannya. Jadi melabel ni kita perlu berjaga-jaga. Kena berjaga-jaga. Lebih baik berdakwah daripada menghukum. Okey. Jadi itu dia punya panduannya bila tadi pun kita melihat pada ayat 141 ni, biarkan Allah yang menghukum ya, menentukan, itu pun di akhiri kiamat. Peranan bagi kita adalah untuk mengajak, berdakwah, berbanding dengan kita melabel Ustaz ya. Jadi kalau katakan dalam masa yang pendek ini, kalau katakan kita berdakwah, jadi sebenarnya ayat-ayat yang cerita pasal munafik ini sebenarnya dia nak diaplikasi, dimanfaatkan macam mana pada zaman sekarang ni. Pasal bila baca surah An-Nisa ni dia satu kan. Jadi kalau nak cakap okey ini pada zaman Nabi, okey fine kan. Tapi zaman sekarang ni adakah, pasal ada juga kumpulan bila dia baca surah An-Nisa ini, akhirnya dia dapat ciri-ciri munafik dan dia tengok pada orang dan terus dia okey nampak gaya ni dah dekat dah ni. Yang ni jauh sikit daripada munafik kan. Tapi ada setengah orang yang dia tak baca surah ni, jadi dia tak tahu, jadi menyebabkan dia lebih sejahtera lagi dia punya hati dia. Macam mana nak berinteraksi dengan ayat-ayat begini? Saya teringin sangat nak jawab soalan Ustaz. Cuma saya risau penonton kat luar sana duk tunggu bila Ustaz Tarmizi nak baca ni. Okey, nak baca macam mana Ustaz? Jadi kita baca. Okey, kita baca. Kita baca ayat 142 ya, pasal ini menceritakan tentang perkara yang penting. Silakan Ustaz, 142. 142. 142 ya, kita bacalah. Masa kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza
munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka apabila mereka berdiri solat, mereka lakukan dengan malas. Mereka riak, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak ingat akan Allah kecuali sedikit sekali. Jadi ini penerangan lanjut tentang bagaimana sifat orang yang munafik, yang khalis tadi tuan ya, yang pure lah ni ya. Pure. Kalau di sini al-munafiqun itu munafiqin. Jadi yang ini kita ingin bicarakan, salah satu yang disampaikan sini, sembahyang dia tu, dia ketika mendirikan solat itu dengan rasa malas. Tu dah, bila dah baca macam tu, dia tengok dia anak malas, suami malas solat, isteri solat malas, dekat pejabat solat malas. Terus sahaja teringat pada ayat 142. Jadi macam mana kita berinteraksi dengan ayat-ayat menceritakan tentang orang munafik ini, kita akan ikuti lagi perbincangan selepas ini. Kita berehat sebentar, kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian kerana sentiasa setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, moga-moga perbincangan kita hari ini Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada ciri-ciri sifat munafik, bersihkan hati kita dan amalan kita. Moga-moga kita bertemu dengan Allah memang dengan hati kita selamat daripada munafik dan kesyirikan dan sebagainya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan saya seperti biasa nak ajak semua sahabat-sahabat untuk kita berukhuwah di platform rasmi yang kita ada Facebook Sahabah Al-Quran My Hashtag Quran Time, dan My Hashtag Quran Time juga di YouTube My Hashtag Quran Time Official, dan di Instagram My Quran Time Official. Baik, Ustaz Fazrul, tajuk kita panas tadi saya dah baca, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ada ayat-ayat yang perlu diberi pencerahan, Ustaz. Ya, dan lebih daripada itu, kalau ayat 145 tu sekali lagi Allah menekankan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kan? Memang amaran daripada Allah itu amat tegas ya, bahawa orang munafik itu di bahagian paling bawah daripada neraka. Walan tajidalahum nasira, tidak ada pertolongan, kerana di dunia ini dia suka macam lalang, maksudnya muzazzabin itu macam lalang. Maksudnya kalau kat sana ada manfaat dia pergi berlindung kat sana, kalau kat sana ada manfaat dia minta tolong orang sana. Allah kata tidak ada lagi tempat untuk minta pertolongan. Tetapi ada perkataan illal ladina tabu pada ayat 146 itu sebagai satu ubat jugalah ya, sebagai satu ubat. Cuma persoalan sebentar tadi sebelum kita pergi pada ubat ini ialah macam mana kita mensikapi. Kalau kita tengok pada diri kita, kita kata oh saya nak bertaubat dah ni kan, kalau saya nampak ciri-ciri ini. Tapi kalau saya nampak pada orang lain malas sembahyang ya, kemudian dia ni memang suka macam lalang. Jadi kalau doktor boleh kongsikan macam mana berinteraksi dengan ayat-ayat munafik ini ataupun perkara-perkara tak baik ini agar jangan tersalah amal, doktor ya. Kalau tersalah amal dia macam contoh tadilah, bila dia nampak dia Nabi Nuh anaknya ini tidak taat pada maknya ataupun tidak taat pada ayah dia, derhaka. Jadi mana-mana anak yang tidak ikut cakap ayah digelar ini macam anak Nabi Nuh. Dia guna kaedah begitu kan. Bila dia pasal ada cara orang berinteraksi salah dia punya ni kan, ataupun dia boleh tengok balik malas solat, tengok kawan dia malas solat terus saja kata semalam aku rasa engkau ni memang dah munafik. Kan. Jadi astagfirullah, perlukan pencerahan daripada doktor. Okey. Terima kasih. Soalannya agak menarik, Ustaz. Di mana bila kita baca ayat-ayat macam ni, ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat munafik dengan begitu banyak, kalau kita lihat muka surat yang sebelum ni dan juga muka surat ini, bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat ini. Pertama sekali tuan-tuan, kita perlu berinteraksi dengan ayat-ayat ini melalui diri kita dahulu. Melalui diri kita, ya. Di mana kita membaca, Allah Subhanahu Wa Taala sekarang sedang menerangkan kepada kita apakah sifat-sifat yang wujud pada seseorang munafik itu. Jadi bila kita baca, benda pertama yang kita perlu buat adalah supaya kita sendiri tidak bersikap begitu. Kita. Ya, mulakan dengan diri sendiri dahulu sebelum pergi nak
kepada Tembak. orang lain. Sebelum tembak orang lain, Sebelum tembak orang lain kan. Jadi kita baca contoh Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di mana orang munafik ini memang menjadi sifat mereka yang paling masyhur adalah yuraunan nas. Mereka ini memang sifat mereka adalah suka buat satu-satu amalan hanya kerana riak kan. Jadi bila kita katakan kerana riak itu, maka kita sendiri sebagai orang yang beriman, kita cuba untuk nak mengelakkan diri kita daripada beramal dengan sesuatu benda dengan riak. Kan? Kalau Ustaz masih ingat dalam surah Al-Baqarah, memang sifat riak ni memang satu sifat yang sangat masyhur pada orang munafik. Kan? Bila mereka infak pun riak. Bila mereka solat pun riak. Jadi kita baca ayat yang macam ni, pastikan bila kita buat sesuatu amalan, janganlah kita ada apa-apa unsur riak. Okey. Bila kita sudah bermula dengan diri kita sendiri, kemudian barulah kita melihat pada orang lain. Tetapi bila kita melihat, janganlah melihat dengan pandangan hukuman. Sekali lagi bukan menghukum ya. Bukan menghukum, jangan menghukum, kerana tugas kita adalah menyampaikan dakwah. Tugas kita bukan menghukum. Siapa yang menghukum Ustaz? Tadi Ustaz baca, fallahu yahkum. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menurunkan hukuman. Tapi kalau kita nampak sifat-sifat begini ada di pada orang lain, ada pada orang yang kita kenal kan, maka menjadi tanggungjawab kita untuk menegur secara baik. Untuk menegur secara baik. Setiap orang diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat. Jadi kita ni kalau kita nampak orang yang terkeluar macam dia ni tak solat, tak amal, ibarat macam saya suka nampak benda ni sebagai satu perumpamaan. Kita sekarang sedang berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama ke arah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila kita nampak ada seseorang terkeluar daripada jemaah kita. Dia tersesat pergi jalan lain. Kan? Adakah kita nak maki hamun dia agar dia lebih jauh? Ataupun adakah kita nak tarik tangan dia secara baik untuk balik kepada jemaah kita agar kita sama-sama sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi bagaimana kita nak buat dalam keadaan begitu? Jadi maksudnya kita dengan kasih sayang tu kita nak tarik baliklah kita berbanding dengan tolak lagi senang kan. Pasal apa? Dah menyusahkan baik tolak itu bukan kaedahnya bukan kaedah, masya-Allah. Jadi ini satu perkara yang menarik, maksudnya bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan munafik ini, kerana munafik ini bukanlah orang itu terjauh sangat, tetapi rupa-rupanya dia ciri-ciri ini mungkin ada pada orang-orang di sekitar kita, tapi bukan itu yang langkah nombor satu, doktor ya. Tadi doktor cakap mesti mula tengok dulu dalam diri kita. Kalau tengok pada orang lain pun adalah untuk mengajak ke arah kebaikan, baiki balik. Kalau dalam ayat 146 ini untuk bertaubat, islah, wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah, agar bersama faulaika ma'al mukminin ya, untuk kembali kepada mukminin, bukannya nampak gaya macam dia tak nak bertaubat, baik terajang dia kan, memudahkan urusan saya dalam masyarakat, membuang orang-orang munafik dalam masyarakat. Pasal itu mudah doktor ya, dalam sejarah memang mudah perasaan itu wujud. Okey. Menarik Ustaz, bila Ustaz sentiasa mengaitkan dengan ayat Al-Quran ini. Jadi perlu saya jelaskan dahulu bahawa ayat ini dia lebih merujuk kepada munafik khalis tu. Khalis. Jadi munafik khalis ini kita perlu faham bahawa dia punya bahaya dia tak sama macam bahaya orang yang malas nak bangun solat subuh tu. Sebab dia berbeza. Betul. Kan? Kalau orang yang katakanlah orang yang sentiasa bergulumang dalam maksiat, kadang-kadang dia keburukan ni ada yang pada diri dia sahaja. Tetapi munafik yang disebutkan dalam ayat ini, keburukan dia adalah besar. Dia melampaui diri dia sendiri. Di mana dia bukan sahaja dia tidak beriman kepada Allah, bahkan dia hendak menarik orang lain untuk nak sama-sama tidak beriman. Jadi cara kita berinteraksi dengan kedua-dua golongan ini adalah berbeza Ustaz. Kena berbeza. Kalau orang yang ada sifat munafik tetapi dia bukan munafik, jadi cara dia lain. Ciri munafik ciri munafik jadi cara dia lebih lembut. Berbanding dengan orang kalau macam dia memang adalah seorang munafik yang khalis. Memang dia ni sebenarnya macam kalau dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ada pada zaman Nabi SAW, ada di kalangan orang Yahudi yang di mana dia masuk Islam pada pagi hari, kemudian pada petang tu dia akan keluar daripada Islam. Kenapa? Supaya orang lain boleh nampak bahawa dia masuk Islam, sebenarnya Islam ni tak bagus, dia keluar. Jadi orang lain nampak, mungkin orang pun terkesan. Jadi kata, Islam ni tak baguslah, tengok orang Yahudi tu dia masuk waqfuru akhirahu. Dia keluar. Jadi bila kita berinteraksi dengan munafik yang macam ni, dia lain pula cara dia Ustaz. Dia perlu lebih, kalau Ustaz ingat lagi dalam ayat yang dulu, fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha.
mula-mula tinggalkan mereka. Ini dengan munafik yang pure munafik yang ni. pure ni, ya. Kita bila cakap pure banyak kali saya teringat mangga pure Ustaz. Mangga pure pula. Lepas ni kena singgah jap kedai beli mangga pure, banyak kali sebut pure ni. Kan? Jadi fa'arid anhum wa'idhum, beri mereka peringatan dan juga waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha, bagi santap. Itu pada munafik yang betul-betul munafik. Betul munafik. Jadi itu adalah panduan yang kita belajar agar jelas ya, bagi saya jelas bagaimana untuk mensikapi kepada ayat-ayat di dalam surah An-Nisa ini pada halaman 100, 101, dan kita nak pergi kepada seterusnya ya. Kalau kita lihat di dalam ayat ataupun halaman yang ke-102 ada cerita tentang Bani Israel ya. Kalau di peringkat atas itu ayat 148 Allah cakap Allah tidak suka kepada perkara-perkara yang buruk ini dijaharkan ya, illa man zulim, dan seterusnya Allah beritahu tentang kisah Bani Israel pada ayat 153, di mana dalam ayat ini Allah menyatakan tentang ahli kitab ini mereka meminta kalau boleh turun kitab daripada langit ya, maksudnya dia tak nak terima kitab yang dah dapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya wahyu dan juga kerasulan Nabi. Tapi Allah mengingatkan bahawa rupa-rupanya pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Musa, mereka minta lebih lagi Ustaz ya. Nak tengok perlihatkan pada kami Allah, kemudian mereka ni dah kena petir, kemudian lepas tu kena pula mereka cari pula lembu pula disembahnya. Jadi dah selamat di buat perangai lagi. Degillah ni kan. Jadi sebenarnya bila kita tengok suka buat perangai ni, bagaimana nak elakkan kita lah Ustaz ya? Bagaimana kita nak pastikan kita umat Islam, tuan-tuan kita semua yang membaca Al-Quran ini terelak dan boleh ambil pelajaran daripada perkara ini sebenarnya. Silakan Doktor. Jadi tentang ayat ini memang seperti yang Ustaz Fazrul kata bahawa dia menceritakan tentang Bani Israel, kedegilan mereka, keengganan mereka untuk beriman. Maksudnya Nabi Musa alaihi salam bila mana dia berdakwah kepada golongan Bani Israel ni, dia memang merupakan satu cabaran. Satu cabaran. Al-Quran di dalam pelbagai ayat menceritakan tentang Bani Israel, tentang sikap mereka. Yang mana kalau kita baca, Ustaz, memang kita rasa ya Allah macam melampau. Peliklah, sangat pelik. Kalau Ustaz ingat kisah di mana mereka hendak pergi ke Baitul Maqdis, bila mana Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada mereka agar mereka berperang dengan golongan yang sedang pada masa itu menguasai Baitul Maqdis, maka apa yang mereka kata, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Kan dia kata pada Nabi Musa, pergi engkau dengan Tuhan kau pergi lawan dua orang. Kan berbeza dengan para sahabat ridwanullahi alaihim. Di mana sahabat Al-Miqdad ibn Al-Aswad mengatakan, kami tidak akan sekali-kali mengatakan kepada engkau wahai Muhammad, pergilah engkau dan Tuhan engkau berperang, bahkan kami akan perang daripada sebelah kanan engkau, daripada sebelah kiri engkau, daripada sebelah depan. Masa dia tengok berbeza antara para sahabat ridwanullahi alaihim dengan Bani Israel, jauh kan. Jadi kita kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, banyak menceritakan tentang sifat kedegilan Bani Israel. Kadang-kadang kita rasa macam satu mentaliti yang sangat rendah kan, di mana kalau kita ingat sejurus selepas mereka menyeberangi Bahrul Ahmar, Lautan Merah, apa yang mereka minta? Mereka minta untuk dibuatkan Tuhan selain daripada Allah. Ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Padahal baru jadi baru diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala, dah minta Tuhan yang lain. Kan? Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan semua benda ni? Agar kan saya kata, kalau Ustaz ingat dulu kita ada ceritakan alam tara ila, agar kita membaca, kita melihat benda ni dengan mengambil iktibar. Kita mengambil iktibar. Apa yang dibuat oleh golongan Yahudi, jangan kita sama-sama buat. Golongan Yahudi mereka terkenal dengan menipu. Jangan kita buat. Golongan Yahudi mereka terkenal dengan mempermainkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka menukar kitab Taurat itu daripada makna dia yang asal. Mereka menukar, bukan sahaja kitab Taurat ni ditukar teks dan dia tukar makna. Dua-dua ditukar, Ustaz. Mengikut hawa nafsu mana yang dia suka. Dia tukar balik tulis tu balik. Tulislah nak tambah ke nak kurang ke ikut dia. Ikut hawa nafsu, ikut bukan ubah sikit bukan. Oh, jangan. Kan? Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Jadi jangan kita bila membaca Al-Quran, jangan bila kita cuba nak memahami Al-Quran, ingat biarlah Al-Quran itu
yang menguasai diri kita. Jangan kita pula yang nak menetapkan apa yang lebih sesuai untuk kita di dalam Al-Quran. Biarlah kita mengikut panduan Al-Quran, jangan Al-Quran pula nak ikut hawa nafsu kita, kerana itu adalah perbuatan orang Yahudi. Orang Yahudi banyak lagi Ustaz, kalau kita nak cerita, mereka ini golongan yang bila mana berdepan dengan kebenaran, mereka tidak mahu untuk beriman. Bukan kerana dia tidak tahu. Ini kalau kita baca di dalam Al-Quran beberapa ayat. Orang Yahudi ni mereka tahu tentang kebenaran Islam, tapi kenapa mereka tidak beriman? Kerana ego. Takabur, hasad. Kan? Jadi kita sebagai orang Islam, bila kita baca ada sifat ni pada orang Yahudi, maka kita bila kita berdepan dengan kebenaran, bila kita berdepan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, berdepan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdepan dengan pemahaman ulama yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, sepatutnya kita merendah diri dan bukan kita meninggikan diri. Betul. Janganlah kita bersifat seperti orang Yahudi. Ya, Ustaz? Jadi maksudnya di situ jangan kita ego, ya, jangan menyombongkan diri dengan kebenaran, doktor, ya, pasal kebenaran sudah hadir kepada Bani Israel, maksudnya dengan Nabi Musa, dengan Taurat, ya, tetapi rupa-rupanya kerana diri lebih menguasai Nabi Musa dan juga Taurat berbanding Nabi Musa dan Taurat yang menguasai diri, akhirnya hancur kepada kumpulan Bani Israel tersebut sebagai pengajaran, ya, agar kita juga, ya, bila cakap tadi tentang istilah degil tu Ustaz, ya, maksudnya degil tu dengan kita tidak tidak mengutamakan diri berbanding dengan apa yang disampaikan oleh kitab kita, begitu, ya, dia punya kaedah dia. Baik. Jadi itu perkara yang kita belajar, dan kalau kita lihat pada halaman yang ke-103 terus lagi Allah membongkar dan mengingatkan, fabima naqdihim mitsaqahum, selepas mereka ini telah berjanji kepada Allah SWT, mereka naqdihim, iaitu melanggar perjanjian tersebut. Dan dalam konteks zaman sekarang, doktor, ya, sebenarnya adakah kita ada janji? Kita ada janjilah, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan Allah SWT, tetapi mungkin bagi sebahagian orang ialah itu jelah janji saya, kan. Sebenarnya kalau zaman Bani Israel itu ada janji, kita ni apa janji umat Islam? Kita ni kena berjaga-jaga dengan apa sebenarnya, agar tak adalah kita macam tadi bila kita cakap tentang degil tu macam kerana dia ego, kan. Jadi bila ego tu ada janji dilanggar, kan, dilanggar begitu saja. Jadi mungkin kita baca dulu ayat 155 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Saya lama tak dengar Ustaz Tirmizi tadi. Okey. Perbincangan panas, ya. Okey. Tapi silakan Ustaz 155. Auzubillahi minasyaitanir rajim. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim dalam ayat 155 ini, maka kami hukum mereka kerana mereka melanggar perjanjian itu dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah Subhanahu Wa Taala, ayatillah, wa qatlihimul anbiya, dan mereka itu membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar, dan kerana mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami telah tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka kerana kekafirannya, kerana itu hanya sebahagian kecil daripada
mereka yang beriman. Jadi ini adalah antara tragedi demi tragedi, ya, ataupun degil demi degil yang ditunjukkan yang boleh kita belajar, ya, daripada sini. Melanggar perjanjian, kemudian kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, doktor, kalau katakan Ustaz, doktor boleh cerahkan sedikit ayat ini, apa kaitan dengan kita pada zaman ini? Okey. Kalau kita melihat kepada ayat ini dan juga ayat-ayat sebelum ini dan juga ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sikap orang Yahudi yang mana seperti mana yang disebutkan di sini, fabima naqdihim mitsaqahum. Adapun mitsaqahum sini adalah mungkin ia merujuk kepada perjanjian mereka untuk berpegang kepada kitab Taurat itu. Kerana kalau kita lihat ayat sebelum ni, wa rafa'na fawqahum at-tura bi mitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabt wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha fabima naqdihim mitsaqahum. Maksudnya mereka ini, Bani Israel ini, mereka dulu berpegang, telah berjanji pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpegang kitab Taurat ini biquwah, dengan kuat. Namun mereka tidak menepati janji itu. Kan? Dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja tidak menepati janji, bahkan mereka membunuh para anbiya. Kan? Itu memang satu perbuatan kufur yang paling besar. Betul. Bukan sahaja dia tidak beriman dengan rasul tersebut, bahkan dia membunuh pula rasul tersebut. Okey. Dalam konteks sekarang, Ustaz, selain daripada apa yang kita telah sebutkan tadi, di mana kita janganlah bersifat seperti orang Yahudi, dalam masa yang sama, jikalau golongan Yahudi ini perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun mereka tidak respect, mereka tidak berpegang, mereka tidak kata patuh dan pada perjanjian tersebut, apatah lagi perjanjian-perjanjian yang lain. Jadi sebab itu kita kena berjaga-jaga. Agaknya sebab itulah kes di Israel, negara Israel tak pernah habis. Kan? Ya. Kerana jika seseorang itu tidak menepati, tidak menghormati perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dibuat, apatah lagi perjanjian dengan manusia. Jadi itu dalam konteks Bani Israel dengan Allah, mereka langgar. Tak boleh harap kalau mereka ni berjanji dengan manusia, kan. Jadi kalau katakan dalam konteks kita mengambil pelajaran untuk umat Islam, maksudnya memang kita pun kita bercakap tentang perjanjian dengan Allah itu, maksudnya adakah merujuk kepada kita ini ada janji dengan Allah pada kitab Al-Quran ataupun berbeza? Menarik ya Ustaz. Bila Ustaz kata janji, saya teringat kepada ayat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa idza akhadha rabbuka adama min bani wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Kita semua sebenarnya, tuan-tuan, kita memang kita tidak sedar, tetapi sebenarnya kita semua telah diperdirikan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengeluarkan kita daripada tulang sulbi Nabi Adam, dan kita ni dihimpunkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Apa yang kita jawab, tuan-tuan? Qalu bala syahidna. Allah Subhanahu Wa Taala kata kita telah jawab bahawa kami bersaksi, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allah Subhanahu Taala ceritakan benda ini kepada kita supaya kita tidak di kemudian hari, di hari akhirat, kita kata kita tidak ingat, terlupa tentang perkara ini. Maka benda itu telah disebutkan di dalam Al-Quran agar kita mengambil iktibar daripada sekarang. Jadi pendek kata Ustaz, kita semua telah berjanji pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa menegakkan hak Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti kata kita menyembahnya. Bila kita kata kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ia mestilah melalui sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semestinya kita perlulah berpegang kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ingat ke, tuan-tuan tak ingat ke, sebenarnya kita semua telah berjanji. Pernah berjanji. Ya, dan berpeganglah pada janji kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jaga janji kita dengan Allah, Allah akan juga menunaikan janji dia kepada kita. Masya-Allah, terima kasih diucapkan pada Dr. Arif mencerahkan kita pada hari ini tentang topik daripada halaman 100 hingga 103, ya, sebahagian daripada 5 muka surat yang kita belajar pada minggu ini, yang diharapkan pada tuan-tuan yang berada di rumah kita makin jelas bagaimana mensikapi kepada ayat-ayat tentang nifaq, dan juga dalam masa yang sama kita tahu bila kita melihat kepada perangai degil bangsa Yahudi contohnya, kita mengambil pelajaran agar jangan sampai ia masuk ke dalam hati kita, ke dalam bangsa ataupun umat ini. Itulah yang kita doakan, ghairil maghdubi alaihim
waladdallin. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Arif yang sudi mencerahkan, dan kita perlu lagi banyak pencerahan lagi selepas ini insya-Allah. Jadi di hujung ini mari sama-sama kita berdoa pada Allah memberi, mengurniakan hidayah kepada kita agar kita terpelihara daripada menjadi orang yang dimurkai, disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersama dengan Ustaz Dr. Arif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Arif berkongsi doa yang tuan-tuan aminkan di rumah, dan kita doakan agar ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita dipimpin hidayah demi hidayah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha kita bersama memikul dan mengangkat mesej yang ada di dalam Al-Quran yang kita sudah pun berjanji di hadapan Allah, ya, sama ada kita ingat atau tidak ingat, kita sebenarnya mengakui Allah dan hukum Allah ini sebagai panduan. Inilah tabung gerakan Al-Quran yang tuan-tuan sama-sama kita hidupkan, sama-sama kita gerakkan, dan terus kita bersama dengan hidayah Al-Quran. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5 petang, pada jam 11 malam dan juga 6 pagi bagi sesi ulang kaji ini. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, dan sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Dr. Arif, ya, dan Ustaz Tirmizi yang hari ini banyak ya mendengar ya berbanding dengan membaca, tapi alhamdulillah ini sebagai satu pencerahan ulang kaji bermakna. Rancangan dibawakan oleh Mufas. Bertemu My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.